Okey, kita hari ni kita sambung Industrial Building Allowance. Industrial Building Allowance. So saya akan tukar dia punya ni tag dia ialah Industrial Building Allowance. Jadi kita ada carries on the business manufacturing safety belt. The company prepares account 31st of December. In July, it completed maksudnya 31 hari bulan Disember 31 bulan Disember ni dia tutup akaun. So daripada bila ni? 1 bulan 1 sehingga 1 bulan 1 hingga 31 bulan Disember. Ni pun keliru kadang-kadang. Ni nak kena bagi dua ke tidak walaupun dia in July 2020 it completed the construction of its, maksudnya pada Julai 2020, pada Julai 2020 it completed the construction of its own factory as at the following cost. Okay. Dan land, lagi apa? Land, legal fees, consultant fees, stamp duty on purchase of land. Jadi yang kita ada 5 tu, saya tunjukkan sama ada boleh ke tidak? Hello, apa nak cakap apa tu? Awak tu dekat chat ni, chat. Okey, tak apa, saya akan kalau boleh untuk yang ni awak bantu saya untuk awak guna mikrofon ni. Boleh tak? Jangan tulis lah. Sebab saya awak tanya. Ya. Yang lain nampak tak? Oh. Awak dah full example lah. Dah buat full Okey, good. Bagus. Yang tak apa. Saya akan buat Saya akan adjust. Okey, good your respond. So, bagus saya chat tak dapat sebab saya ada, kalau screen saya kalau awak tengok, dia ada dua screen tapi uh, ada dua screen tapi yang jadi kecil lah. Saya tengok nota sebelah kanan saya juga Jadi saya type lah. Okey. Jadi awak tengok dia punya ni, dia punya tu, beritahu lah. Beritahu mana yang tu. Bagusnya awak beritahu tadi. Jadi, okey. Okay. Jadi kalau kat sini, kita ada land. Maksudnya, kalau land, kita ada pelbagai contoh ni. Boleh tak saya akan dia akan beri kita punya kos-kos. Dia kadang-kadang dia akan memeningkan kepala kita soalan ni Contohnya satu dan computer the concern dan kos dia dah terdiri daripada kos dia ialah so kita jadi ni bagi terbaiklah saya akan senaraikan dia punya apa nama contoh yang pertama ialah land land 580,000 kalau saya katakan sini RM sekejap
Sini dia ada RM 1000 ni kan. Okey. Kat buku awak ada Yang ini dikatakan bahawa 580,000 Dia nak kurangkan kosong tu lah. Dia nak kurangkan apa? Nak kurangkan kosong. Jadi ia tanah dia bernilai 580,000. Yang kedua ialah legal fees. Legal fees for agreement for purchase of land. Jadi yang ini ialah apa? 11. Okey. Kemudian agreement for with the building contractor. Jadi yang ni biasanya kita tak tahu mana satu yang dibenarkan. Awak kena belajar tu. Okey. 10. Okey. Yang ketiga ialah consultants fees. Consultant, yang satu legal fees. Legal fees yang berkaitan dengan agreement. Contohnya kalau kita nak buat satu rumah mesti ada agreement. Kalau tak ada agreement, nanti ada je orang yang tuntut rumah tu. Ada je. So, kalau ada agreement, dia akan lebih diam sikit lah kan. Mana tak buat agreement ni. So, ini zaman sekarang lah. Dan kita ada consultant fees and building plan. Maksudnya, kita ada consultant fees maksudnya apa? Ada awak nanti kat rumah awak contohnya, ada seorang tu macam awak tak tahu tak nak design macam mana nak letak apa. Yang awak katakan tadi kat sini macam saya muka yang tadi tu. Awak kata cantik kan. Tapi rumah awak memang asalnya ni tapi dia akan tukar-tukar tu. Itu perlukan konsultan Perlukan apa? Perlukan konsultan. Nanti kalau tersilap, awak silap konsultan atau awak sendiri tak ada konsultan, nanti alih-alih kan, bila dah siap, dah tak cantik pula awak punya tingkap tu macam mata, ada dua mata contohnya. Atau ada hidung kat situ, nampak macam, ini muka. Macam-macam orang kata sebabkan kita tersilap. Sebab kita tak ada consultant fee. Alah, kadang-kadang ada consultant pun orang akan cakap juga. Contohnya kalau fashion design kan, dia buat, itu profesional. Dia kata, apa baju ni macam baju apa orang baru tidur lah, macam-macam orang cakap Tapi untuk mengelakkan orang cakap tu, sebab kita pun tak pandai untuk buat rumah, kita memerlukan konsultan dan dia akan bannerkan sendirilah. Ikut sekarang ni, sekarang awak tengok kalau bangunan tu, bangunan yang pelbagai jenis bentuk, kalau KL awak perhatikan, kalau macam bangunan tertinggi di dunia tu macam dia ibarat macam Tunku Abdul Rahman sedang melakukan kemerdekaan. Jadi kalau orang biasa hanya bangunan biasa je Okey, yang keempat, stamp duty. Stamp duty for purchase of land. Jadi saya akan ni paling basic lah. Saya akan tandakan mana yang boleh, yang dibenarkan, mana yang tak dibenarkan. Saya cuba untuk yang ni ialah land. Ni tajuk dia total lah. Total ialah apa? Total ialah 15. Nombor construction cost ada lagi. Okey, nombor 5 ialah construction cost yang paling besar. Bila mana semua dah siap pada awalnya dan kita dah mula buat kerja, kita kena bayar construction cost lah. Ini yang melibatkan bahan mentah, pekerja, semua sekali 1510, maksudnya 1 juta. 1,500,000. Jadi total dia ialah total semua kos yang awak perhatikan ialah 2,200. 2,200,000
200,000. Sebab itu kalau awak perhatikan, harga tu nampak macam tinggi disebabkan semua kos ni kita ambil kira. Kalau awak perhatikan, kalau harga rumah, jangan awak bandingkan. Jangan awak bandingkan rumah yang awak buat tanah lot. Contohnya ada, kat sini ada siapa yang tanah lot. Contoh Siti Aisyah, dia ada rumah tanah lot, tanah kosong lah. Dia buat sendiri. Awak jangan bandingkan rumah di taman. Memang 3 kali ganda lebih mahal sebab dia termasuk juga apa, kos-kos apa lain. Contohnya apa, nak buat taman, nak buat apa, taman permainan, nak buat apa lagi, so apa lagi, jalan raya, air dan sebagainya. Jadi rumah ni awak buat sendiri lah, 2,200,000. Jadi yang dibenarkan, kalau boleh awak tandakan yang dibenarkan. Kalau bagusnya awak dah salin tadi kan, apa yang saya buat ni, kalau berhasil ni bagus ni, awak salin. Okey. Yang ini yang boleh ialah kita boleh legal fees. Legal fees yang ni 10, 80 dengan construction cost 1,510. Yang ini memang orang kata dikeluarkan ni, QBE namanya, Qualifying Building Expenditure. Jadi awak buat satu muka surat baru, dia tanya qualifying building expenditure apa? Berapa nilai yang saya ni lah. Qualifying building expenditure berapa? Yang dibenarkan yang saya tanda right. Yang saya tanda right ni, yang lain dia tidak dibenarkan sebab ia melibatkan land ni. Kalau ia melibatkan land ni land, lagi satu land. Ni satu hint lah, boleh tak? Ini tak dibenarkan. Ada perkataan land. Bukan, ada perkataan yang agreement for purchase land. Yang ni ada perkataan land juga. Ni dibenarkan. Stamp duty for purchase. Ni yang membabitkan pembelian tanah. So, nanti saya, kalau awak nak lebih jelas lagi, sekejap saya akan tunjukkan tanah dan apa, gambar lah kalau awak tak pernah tengok tanah lah. Land and building. Gambar. Okay. Saya nak lukis tak pandai. Okay, saya akan tunjukkan gambar land and building. Sekejap je. Bukan semua lah, bukan semua. Ada yang juga yang membabitkan tanah. Yang membabitkan tanah, ia tidak dibenarkan. Contoh ni, ni. Ni kita ada tanah dan kita ada bangunan. So, tanah kosong ni, kita beli tanah dia. Kemudian, awak bayangkan, kalau tak nampak, awak bayangkan. Kemudian, yang berkaitan dengan tanah, harga tanah, yang berkaitan dengan tanah, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau, apa lagi yang ada kat sini, tanah ada tak? Legal fee for land. Banyak perkataan yang tanah-tanah land ni, dia tak dibenarkan. Saya tak nak bagi formula lah. Tapi awak boleh ingatlah yang berkaitan dengan tanah. Sebab tanah ni, ialah awak boleh jual balik. Bangunan tu, kalau awak buat tak siap, awak hubung, tak ada nilai. Tapi tanah tu masih, tanah yang ada kat sini ni masih boleh dijual. Okey? Lain tanah kosong ni, awak buat satu bangunan, yang ini, maksudnya yang berkaitan dengan tanah land, dia tidak apa, tidak dibenarkan. It's not under qualifying building expenditure, QBE. Sebab ia ni, ia adalah apa? Yang berkaitan dengan building. Awak kena ingat, ia adalah kos untuk ubah suai tanah. Nanti saya faham maksud awak, nanti saya faham. Rasanya yang berkaitan dengan tanah tak ada, tak boleh lah. Nanti kalau ada, nanti saya tunjukkan. Kalau dia, maksudnya contohnya awak nak leveling semua kan. Jadi yang berkaitan, sebab tanah tu bila mana kita dah ubah, nanti saya tak beritahu jawapannya nanti. Tapi yang ini kalau sekadar kalau berkaitan dengan tanah, dia tidak apa, tidak dibenarkan sebab tanah itu dia ada nilai di sini. So sekarang ni kita membincangkan tentang building. Okey tidak? Jadi saya akan guna slide yang sama ini untuk memberi jawapan memberi jawapan awak. Okey. Saya akan guna jawapan ni. So
saya akan guna yang ini untuk memberi jawapan. Jadi kita akan jawapannya ialah apa? QBE dia ialah QBE saya ringkaskan boleh lah. QBE boleh. Qualifying Building Expenditure, okay, boleh lah. Qualifying Building. Setakat ni saya akan tulis lagi, tapi akan datang saya tak payah. Payah ni awak supaya lebih familiar dengan short form ni. Okey, QBE. Jadi dia punya jawapannya ialah yang kita tanda apa? Pangkah tu, so kita kena delete lah. Okey. Contohnya yang ni tak boleh, okey. Land. Ya. Land jangan di ni lah. Legal field. Itu construction cost. Itu memang ingat kita buat bangunan, bukan buat tanah pun. Construction cost tu kan macam contohnya tadi okey. Dia akan ni. Tapi kalau dia tu dia akan nyatakan 10, 80. Yang stamp duty of land pun tak boleh. Yang tadi saya dah tunjukkan tak boleh. So kalau awak jumlahkan, awak akan dapat apa? Cuba campurkan ya. Yang ni agaknya saya tak perlu lah. Saya tak perlu okey. 1600. 1600 Jadi yang layak daripada tadi 2200 hanya 1600 sahaja yang apa? Yang agak layak untuk diklaim lah, dituntut dengan lembaga hasil dalam negeri sebagai kita punya qualifying building expenditure. Nanti kita akan kalau kita nak buat kiraan, dia akan layak untuk dianggap sebagai building expenditure lah. Okay. Bukan sahaja construction cost 1510. Ia juga termasuk kos-kos yang berkaitan dengan apa? Kos-kos yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Tapi kalau tanah, awak kena keluarkan lah. Jadi kalau contohnya kos yang untuk bangunan, kalau tanya cukai berapa? Bukan sekadar 1510, ia adalah 1600, termasuk juga consultants fees and legal fees. Okay. Yang ni awak ambil masa sikit. Jadi awak terus ingat lah. Terus ingat. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi nak tanya Tio? Ada lagi nak tanya Tio? Boleh ni? Macam saya akan masuk kepada topik lah 8.0 constructed building. Constructed building, the OBE include lah. Ini dah mula lah, saya akan ringkaskan. Dah nak hujan lah, kita kena hati-hati ni. Okey, awak dah boleh, sekarang ni awak dah boleh tulis nama awak, boleh tak? So, arahan sila tulis nama penuh awak di ruangan chat. Bukan benda-benda lain tak boleh. Macam tulis nota ke apa dalam ruangan chat. Nanti saya akan copy paste saja ya. Okey, masuk dalam WhatsApp dulu. Awak tulis nama lah. Type nama masing-masing. Boleh faham tak? Sila type nama masing-masing dalam ruangan chat tu. Ruangan chat sebelah tu. Okey, macam Tio tu lah. Good.
So the QBE includes kalau macam constructed building, bangunan yang dibina, awak bina sendiri dia adalah termasuk apa? Ini yang boleh kita claim lah, yang boleh kita claim, iaitu cost of constructed of building. Yang kedua, subsequent capital expenditure on construction. Extension, awak kena tengok tu. Alteration. Alteration ni saya ingat lagi kalau zaman saya kecil dulu. Mak saya tak tahu kot pasal tu. Kalau saya ingat sedih jugalah cerita tu. Lepas tu mak saya tak beli saya lagi lah seluar. Dia belikan seluar, saya tak pakai sebab dia belikan, dia pergi bandar, dia belikan dan saya tak pakai. Dia tahulah kita tak sukalah. Kita tak suka pilihan, ya Allah, dosa okey. Kita tak pakai pun sebab kita tak selesa dengan pilihan ni lah. Jadi kita orang kata beli sendiri lah lepas tu. Ada tak awak perangai macam tu? Sebab saya suruh saya kata perangai sebab saya yang buat Ada tak awak perangai macam tu? Maksudnya dia beli, awak tak pakai lah. Beli baju, rasa macam awak dia beli gitulah baju. Awak ada golongan yang bagus lah. Dulu memang teruk lah saya lah. Tetapi ada perkataan alter kalau baju seluar jeans tu kan, dia akan pembuang besar kan. So alter. Orang bahasa Melayu alter. Rupanya alteration. Maksudnya ubah. Construction, extension, alteration and renovation. Okey. Itu yang berkaitan. Walaupun rumah tu bangunan itu bangunan lama dan dia buat balik ada tambah balik buat contohnya, tetapi untuk perniagaan lah. Contohnya kalau ada perniagaan pakaian, dia perlu satu ruang untuk menyidai pakaian jadi dia perlu satu extension ataupun satu ruang untuk simpan barang, ada perlu extension. Walaupun barang so extension tu pun dibenarkan alteration maksudnya untuk kilang lah. Kalau untuk cantik tak adalah, untuk yang penggunaan kilang lah. Contohnya kita perlu rumah bilik kosong, so kita perlu ada satu laluan untuk storage dan sebagainya. Tu kita kena alter lah. Macam kita ada partition renovation itu bilik tu kecil, tak muat untuk dapur contohnya. So kita renovate sikit, itu pun boleh dibenarkan. Subsequent ini dinamakan apa? Subsequent yang selepas. Selepas. Yang ketiga C ialah initial repair. Ini awak kena ingat ni. Ini rasa ramai tak. Dia hanya ambil construction building je. Yang tu ramai lah. Dia tidak pun initial repairs which enhance the value of the building. Kalau awak buat repair tu, tujuannya awak nak jual rumah, jual building. Dia mungkin tak tahulah kan. Setahun lepas tu awak jual. Tetapi disebabkan awak tukar tu, dia akan menaikkan building tu semua, nilai dia. Itu dibenarkan. Contohnya kalau lantai kan. Lah tu dah kopak-kopak ke, tandas dah tak boleh guna ke initial yang repair awal, initial repair sahaja yang dibenarkan, yang boleh meningkatkan. Tapi yang selepas itu dianggap sebagai repair yang tak dibenarkan. Initial awak kena ingat yang pada awal-awal tu. Contoh awak masuk rumah baru, dapat rumah baru kan,
Kan perlu ada initial repairs. Masa tu mana ada lampu kan, tak ada apa, gate tak ada kan. Benda-benda yang awal tu dibenarkan. Tapi selepas itu tak dibenarkan benda-benda yang awal untuk masuk rumah baru tu, kalau tak ada tu tak boleh nak beroperasi. Lampu tak ada, plug tak, mungkin plug rosak ke. So pada awal tu boleh dibenarkan. Dan seterusnya, yang ni pun awak kena salin lah. Yang ni awak rasa dah yang constructor building QB ini dah pernah dengar saya rasa. Yang masa account 1 tu yang apa tu, revenue expenditure dengan capital expenditure. Tapi yang ini yang lebih kepada 75% rules. Apakah yang dimasukkan dengan 75% rule? Okay. Oh, yang saya besarkan Oh, nak hujan nampak. Dah ni. So, bagus juga awak dah apa? Dah semua dah attendant nanti dah. Stay copy paste apa-apa berlaku. Attendant dah ada, okay. Type attendant. Sebab saya dah mula bunyi bunyi tu. Kalau tak jadi, tanya limited dah bunyi apa? Party dah. Where capital expenditure is incurred on preparing, cutting, tunneling, or leveling land in order to prepare site for the installation of the machinery or plant. If such expenditure exceed, dia melebihi 75% of the aggregate cost. Dan aggregate cost ini ia juga boleh dikenali sebagai QBE. Ini dinamakan 75% rule. Boleh awak saya rasa awak salin nanti. Yang ini betul lah. Kalau saya salin tu adalah faedahnya Nanti tahun depan awak ingat. Contohnya interview kan. What's your opinion, your understanding about 75 rules? So easily you can answer the questions. If the question come up from the interview session, interview without you refer to any reference, then you can answer easily. Alright.
Dah saya belum? Jadi yang ini benda-benda kos-kos uh, yang tadi yang Lim Jun Tek cakap tadi menjawab pada yang ni lah, yang berkaitan dengan leveling land, walaupun ada perkataan land tu kan, tetapi disebabkan kalau tanah tu kita tak buat. Contohnya tanah dia apa nama sengit contohnya kan, ataupun nanti orang kata kalau aku ni tak dapat layak, jadi SDN akan beri kepada yang memudahkan lah. Jadi tanah tu terpaksa dia ratakan, tanah tu terpaksa diratakan. Contohnya kalau bangunan tu tanah tu dia apa tak rata kan, so kita kena ratakan bangunan, kalau tidak macam mana orang nak kita dirikan kalau dia punya tanah tu tak rata. So kos-kos yang kita nak sediakan, cutting ke, potong, tunneling and leveling. So kita perlu apa, buat tunnel ke ataupun buat lubang, kita kena ratakan semua yang berkaitan dengan tanah. Walaupun tadi yang saya katakan semua yang berkaitan dengan tanah tak dibenarkan, tetapi disebabkan kalau kita tak buat tanah itu dalam keadaan untuk tujuan membina bangunan, so bangunan tak dapat didirikan. Jadi so kos-kos itu jika dia melebihi 75%, exceed 75% of the aggregate cost, nanti kita akan beri contoh dan kos itu dianggap sebagai, kita boleh masukkan sebagai QBE. Ini awak fahamkan dulu, nanti kita akan beri contoh yang mungkin awak lebih faham lagi ya. Tak boleh. Yes. Yang macam saya biasa. Saya dah agak benda ni akan berlaku ya. Saya dah agak sangat. Orang guna tu dah tak boleh lah. So saya dah ada, sebenarnya yang awak tengok kat YouTube tu semua guna OBS Studio lah. Tak ada pun daripada ni. Sebab saya akan cut pada mana yang contohnya attendance itu kan. Muka awak tak ada itu kan. Yang itu je lah. Fokuskan. So awak boleh tengok balik. Okay. Jadi kita kalau kita ada formula dia. Kalau awak tengok muka surat apa. Muka surat 348 yang ni saya akan tambah sikit lah nota boleh. Formula dia ialah mathematical formula. Mathematical formula, plant and machinery cost, kita tulis sebagai P. Kita ringkaskan sebagai P. P plant. Yang seterusnya kita akan apa? Cost of preparing, cutting, tunneling or leveling land. Itu kita tulis sebagai L. Dan jumlah dia ialah, total dia ialah P. So yang penting PL.
land lah ni, cost of preparing, cutting, tunneling and leveling land. So yang berkaitan dengan land, so kita anggap sebagai L lah. Yang ini plant sebagai P. Okay. Dan dia punya formula dia ialah if ni 75% rule if L lebih besar ataupun lebih besar daripada 75% of E, then E will be treated as QBE saya ringkaskan QBE. Dan jika jadi awak salah L kurang ataupun sama kurang ataupun sama, nanti saya tambah satu tak jadi saya akan tambah guna pen. Of E, then P will be qualifying plant expenditure. QPE tak payahlah. L would be L will not be given any relief. Jika L kurang daripada mana pula E, ni total E sekejap. Jika if L ni cost of kurang 75% of E, then P will be qualifying plant expenditure. L would not be given any relief. Jadi L tu kalau kurang, dia kita membicarakan lebih Kalau lebih dia boleh, dan kalau kurang dia tak layak. Cost of preparing, cutting dan sebagainya. Dia maksudnya contohnya ialah kos tersebut besar besar sangat dia lebih pada 75% daripada kos plant and machinery, jadi dia boleh dianggap sebagai QBE Tetapi kalau dia kurang, maksudnya kos dia kecil, dia tak dapat apa-apa kelebihan ataupun relief ataupun potongan Jadi kita akan tengok pada example 19.4. Tidak Okay, kalau belum nanti awak cakap belum saya pergi ke ini. Saya pergi ke contoh example 19.4 Okay. So Wong Wei Sdn Bhd is the business of manufacturing toys, membuat patung, membuat alat permainan buat kanak-kanak lah. Patung kanak-kanak. On 1st of June 2020, the company bought one machinery which is to be installed in the factory located at Shah Alam. The cost of leveling the site for such installation amount. So, jadi dia akan
dia akan cost of labeling dia ialah 260,000. So kita senaraikan ya, cost of machinery ialah 85,000. Okey. Dan cost of labeling site ialah the site ialah RM 260,000. Jadi jumlahnya ialah, kalau awak campurkan, awak akan dapat sini 345,000. Okey. Jadi kita ada cost mesin dan cost of labeling site 260,000. So yang kita nak bincangkan kat sini ialah 260,000 ni, adakah ia layak untuk kita, berapa banyak QBE yang layak Yang inilah berapa? 200 apa? 260,000. So kita boleh gunakan rule 75%, 75% rules Jadi macam mana nak kira dia adakah 75%? Berapa persen dia? So jadi kita akan buat sebagai macam mana kira dia? Senang sahaja, iaitu sini 260,000 bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan total dia lah apa? 345,000 Jadi berapa persen? Cuba bahagikan. Yang ini bahagikan dengan keseluruhan, adakah ia substantial ataupun lebih besar daripada 75%? Jadi berapa persen situ? Berapa persen? 75.36 lah. Jadi dia lebih daripada 75%, yang 260,000 tu lah. Jadi cost of therefore the aggregate is deemed to be QBE. Jadi 260,000 ni dianggap sebagai apa? Sebagai QBE.
260,000 sebab dia melebihi 75% daripada keseluruhan. Jadi sebenarnya, sebenarnya kalau awak nak kira dia punya kos dia dibenarkanlah 260,000. Jadi sebenarnya harga mesin itu menjadi 300 apa? 345,000, bukan 85,000 Sebab dia dibenarkan. Jadi awak boleh campurkanlah dengan 260,000. Tetapi kalau kurang daripada 75%, jadi 260,000 ni tidak dibenarkan. So tinggal hanya 85,000 saja harga mesin tersebut. So yang ini dia dinamakan apa? Harga mesin lah, kos mesin tu Kos mesin tu termasuk juga dengan cost of leveling the site. Machinery tu. Jadi kalau tak ada kita nak buat leveling tu, leveling the site, kita tak boleh nak letak mesin. Mesin tu, contohnya kita ada satu beli mesin besar lah. So kita nak tanah tu kita kena apa? Orang kata kena buatlah sesuatu. Supaya kita boleh letakkan mesin itu di atas tanah. Kalau dia agak bengkok-bengkok, agak tak rata, macam mana nak letak mesin tu? Jadi, kos untuk leveling the site, kalau dia lebih besar daripada keseluruhan, yang inilah, awak tambah, berapa nilai dia dan jumlahkan, awak bahagikan dengan keseluruhan. Kalau ia melebihi 75%, ia dibenarkan. Jadi, kos mesin itu dah menjadi 345,000. Okey. Jadi kalau macam gitu, yang ini dinamakan QBE. Ingat QBE maksudnya Qualifying Building Expenditure. 345,000 itu dianggap sebagai harga mesin tersebut lah. Jadi kalau kita nak kira, masih lagi dalam example 19.4, kalau nak kira dia punya allowance IA dengan AA. Yang ni agak baru bagi awak. Dan nanti dia akan banyak digunakan nantilah. Kalau dalam soalan yang keseluruhan komprehensif kita ada apa nama dia? Initial allowance. Initial allowance ialah IA. Initial allowance awak boleh ingatlah kalau untuk building ialah biasa diberi 10%. Sekarang ni awak ingat dulu 10% darabkan dengan QBE QBE kita berapa? QBE qualifying expenditure kita ialah berapa? RM 345,000. So awak akan dapat berapa ni? Kalau kita nak claim, yang ni kita boleh claim Ini macam depreciation boleh tak? Dia macam, ibarat macam depreciation. Boleh tulis depreciation. Depreciation bahasa kita lah, bahasa accounts. Tetapi dalam konteks income tax, dia sebut sebagai initial allowance ataupun annual allowance for mesin tersebut. Biasa kita akan tolak depreciation 10%. Tetapi dalam istilah LHDN dia tak ada nama depreciation Dia hanya benarkan yang dia tetapkan saja 10% daripada QBE sama dengan berapa? Sama dengan 34,500 dan satu lagi ialah annual allowance AA iaitu 3%. Kalau boleh awak highlightkan untuk building untuk plant and machinery untuk yang plant and machinery 10% dengan 3% ini tetaplah.
Initial maksudnya yang awal lah. So awak kalikan dengan, darabkan dengan apa? Darabkan dengan QBE, masih lagi QBE lah apa? RM. Jadi awak tak nak keliru lah. RM 345,000. So awak akan dapat 10,000. So untuk awal-awal, untuk awal tahun, kita ada initial allowance. Tapi bila tahun kedua hanya annual allowance sahaja. So jumlah dia awak akan dapat berapa? Campurkan, awak akan dapat apa ni? 44,850. Okey. Nanti saya cari dalam biasa dalam soalan ada. Tapi untuk UTM dia tak kasih. Tapi awak kena ingatlah benda ni. Eh? Ya, ya. Ha. Ini plant and machinery lah. Plant and machinery Jadi plant, nama dia plant and machinery. So yang awak kata plant tu termasuk jugalah plant and machinery, okey. Awak kena ingat plant and machinery. Iaitu IA dia ialah 10% dan AA tahunan ialah 3%. Okey. Dan kita tengok pada contoh 19.5 example 19.5. Okey. 19.5. Alright. .5 saya terus pada dia punya fakta saja. Yang lain saya baca. Cepat masak standby incurred the following expenditure for the financial year ended 31st of May 2020 in relation to its manufacturing business. So kita ada yang ni lah, ni jelas, iaitu kita ada cost of yang awak kata tadi ialah cost of kecilkan sikit lah sebab dia tak muat. Cost of plant and machinery install in a factory. Okey. Sejumlah berapa? Kalau contohnya kat sini ialah RM. Okey. 100,000. Okey. 100 lah ringkaskan. Dan yang ni banyak cost of preparing. Semua ni ada masukkan dalam satu cutting and leveling land to prepare a site for installing the plant and machinery. RM200. Okay. So jumlah sini ialah 300. Yang ini awak cuba tentukan dia punya apa Q qualifying capital and expenditure. So kalau kat sini
tentukan qualifying yang layak, sorry. Yang layak capital definition. Berapa qualifying QBE? Dia lebih kurang macam dia tak nak guna perkataan apa? QBE disebabkan apa? Dia sama je QBE yang kita belajar dengan yang disebut ni qualifying capital expenditure. So sama je lah. Ni capital ubah building menjadi apa? Capital menjadi building. Sebab building tu adalah capital juga. So qualifying capital expenditure layak ke tidak? Kalau mengikut rule 75% rule. Layak ke tidak yang ni? Yang 200 ni. So yang 200 tu layak ke tidak? 200,000 tu. Sila jawablah menggunakan chat ke. Chat awak attendant dah tulis ya. Tak apa. Awak boleh gunakan chat sekarang ni. 200,000 tu adakah ia layak? Kenapa? Dia tak layak atau kenapa dia layak? Okey. Awak dah jawab, sorry. Awak dah jawab. Dah jawab, saya rasa betul lah. Sangat betul. Iaitu senang ya. Senang sebab orang belajar. Okey. 200,000. Saya buat ringkasan lah. 200,000 kan. Bahagikan dengan 300,000. Jadi ni dia punya kita nak test bahagikan jumlah. Awak akan dapat berapa persen sini? 67%. Jadi yang dibenarkan hanya ni lah, 100 sajalah. Ni tak dibenarkan.
So 200,000 ni tidak, ni namanya apa? Not treated, not treated as QBE ataupun QCE, ya. Kalau ada soalan sini, jadi therefore the aggregate cost would be not treated as QBE. Jadi dia hanya yang dibenarkan 100 je lah. Okey, jangan semua tak boleh. 100 saja dibenarkan. Only the cost of yang ni saja apa? Yang ni saja 100 ni saja apa? So QBE sekarang ni ialah RM 100,000. So bukannya 300,000. Kalau 200 ni kita anggap sebagai 300,000 lah. Okey. Ni dia punya rules dia lah. So kalau awak nak tanya kenapa 75% ataupun kenapa tak 7%, itu memang saya tak dapat jawab lah. Jadi awak kena tanya dengan menteri lah. Menteri. Itu rule yang ditetapkan. Okey. Okey. Maksudnya, kalau dia lebih daripada 75%, macam contoh tadi kat sini, 260 lebih daripada 70%, dia dianggap sebagai kos lah. Dan kos dia, harga mesin tu dah menjadi 345,000. Ya, betul. Tetapi kalau dikurang daripada 75%, jadi 200 ini tidak dianggap sebagai harga mesin. Harga mesin hanya 100 lah, 100,000. Bukannya 300,000. Boleh tu je. Namanya, kata nama. Dia sama je. Qualifying capital expenditure dengan qualifying building expenditure, dia adalah sama. Disebabkan building tu, di dalam disebut nama sebagai capital. Building itu sendiri adalah capital dalam bahasa accounts ataupun bahasa tax. So, building tu, so nama sama lah. QBE dengan QCE tu sama maksudnya. Okey. Ada, so kita akan teruskan, boleh? Yang seterusnya adalah purchase IB, purchase industrial building. Yang ini pun satu term. Okey. Ini pun satu term. Purchase industrial building. Ataupun boleh tak awak ingat sebagai IB. Lama tambah. Sebab tu saya tak suka ada short form ni lah. Power lah apa. Dia makin mengelirukan. Okey. Apa salahnya awak tulis itu sebagai apa? Qualifying flying switch sama. Allah, nak lepas lah. Ya, kita tengok. Qualifying flying switch sama dengan qualifying. Yes, sama-sama. Dia sama lah. Plan building dia sama. Plan ni kadang-kadang disebut sebagai buildings. Kalau contohnya loji lah. Plan ni macam loji bangunan lah. Dia sebut kadang-kadang dalam perkawanan disebut plant and machinery. Kadang-kadang disebut building, land and building. So, kalau plan tu pun sebenarnya dalam arti kata biasa, ia adalah building juga. Okey. Okey, dan jika kami tulis je apa-apa, boleh. Boleh, plan kepada dia. Tapi biasa dia akan tanya dalam soalan.
Kalau awak nampak lah, kalau awak nampak qualifying plant expenditure, dia sama macam tajuk ni lah, qualifying building QBE, building expenditure sama je Yang seterusnya ialah purchase industrial building. Purchase industrial building. Saya type sikit with effect from year assessment 2005, the purchase price of the building. Ini awak hafal lah. The purchase price of the building shall be the qualifying building expenditure. The qualifying building expenditure. Ini senang ya. Kalau contoh awak tak buat, tetapi awak beli bangunan tersebut Awak beli bangunan, awak tak buat. Awak tak buat. Okey. Awak tidak buat, awak hanya membeli, awak hanya purchase, yang itu pun dianggap sebagai apa? QBE Saya buat gini lah senang QBE. Okey. Kita rehat 5 minit je mari ke. Yang ni awak ni saya tinggalkan sebagai satu slide Nanti yang kita akan elaborate more. Yang beza tadi lah kita buat, yang ini kita beli. Dalam kita beli tu pun ada yang layak ataupun ada yang tak layak. Nanti kita beli ada macam-macam syarat. Macam-macam syarat, okey. Dan okeylah kita mungkin kita ada satu lagi untuk chapter ni, kita ada satu lagi lah, satu lagi kelas. Dan seterusnya ada nanti soalan, 2 soalan. Kita akan buat perkongsian. Lepas tu saya akan adakan quiz lah untuk tajuk ni. Oh, quiz nanti lepas naik cuti lepas naik cuti. Januari
Okay, kita sambung lagi. Alright. Dan seterusnya yang ini awak boleh tengoklah, saya akan IB Industrial Building banyak sangat term Okey, kalau part of building use as IB Industrial Building, maksudnya kita ada satu bangunan macam rumah awak lah. Sebahagian daripada rumah awak tu dibuat sebagai kilang. Contohnya kalau awak buat kilang untuk memproses makanan, nak buat industri kecil dan sederhana. Jadi kita ada fasa tu lah. Okey. Kita akan if the part of building which not used in the is not in use as is less than 10%. Ni. If the part sebahagian daripada bangunan not in use as industrial building as less than 10%, the cost of construction of the 10% of the cost of construction, kurang dari 10%, tak banyak. The whole building is to be treated as IB. Jika sebahagian bangunan yang tak digunakan, ini terbalik-balik ayat dia, is not used. So saya lukis sekejap ya. So awak saya nanti lah, apa benda dah ada. Ini bangunan ni. Jika sebahagian daripada building not in use as IB is less than 10% of the cost of construction. Jadi sebahagian ni kita merujuk kepada yang ni ya. Such a store lah.
yang tak digunakan untuk maksudnya ini ibarat bukannya rumah, ini macam bangunan lah. Gambar ni kelakar juga. Dan dia tak 10% saja, kecil je yang tak digunakan. Macam satu ni factory ni building factory lah. Malas cik gambar lain. Factory jangan rumah pula. Yang saya tanda ni dia memang tak digunakan, 10% saja ruang ni. Tak digunakan untuk factory untuk tujuan penghilangan. Sikit je. Jadi keseluruhan ni sebenarnya dianggap sebagai industrial building. Sikit saja tempat yang mungkin kecil je lah ni untuk staff tidur ke staff untuk dia kan kerja siang dan malam kan. Macam kita beri sikit untuk dia tumpang untuk tidur. Okay. Jadi kalau ruang yang kecil tu digunakan iaitu kurang daripada 10% keseluruhan. So, satu building ini dianggap sebagai industrial building. Okay. Jadi, itu yang memudahkan awak lebih faham ya. So, kalau kita boleh tengok contoh 19.6 example 19.6. Ya, cuba tengok example sebelum. Dia cuba habiskan 19.6 ni. Okey. Kecap saja 19.6 ni. Malaysian Paints dan Berhad, a company manufacturing paints for the domestic market, has been carrying on business for several years. A building complex in Petaling Jaya used partly tu maksudnya satu bangunan tu, ada satu bangunan digunakan sebahagian untuk office dan sebahagian untuk penghilangan. Okey. Kilang. Kalau kita membincangkan tentang building, industrial building ni, kita mesti merujuk kepada apa? Merujuk kepada aktiviti penghilangan ya. Tetapi ada juga sebahagian tu kita guna untuk office. Jadi macam mana kita nak buat tu? Ini agak takes time takes time. Awak baca dululah. Tak nampak lah. Kita akan sambung example 19.6 ni. Awak ingatkan lah. Dan saya akan awak WhatsApp lah. Ni dia punya ni. Pada next class. Okay. Example 19.6 ni saya tunjukkan dia kosong. Maksudnya saya belum bincang lagi sebab memang kerja-kerja ni. Jam saya tu dah menunjukkan tu. Dia panjang buat tu panjang. So kita akan bincang masa ni lah. Masa next class boleh Okay. That's nanti ingatkan saya kalau agak saya tanyalah. Biasanya tak, jarang saya tanya. Untuk awak punya peringatan, so awak buatlah. Cuba buat sendiri Dan saya akan juga bincang detail. Tak buat pun tak apa. Saya akan bincang detail nanti masa kelas. Dan seterusnya
Maksudnya bila awak buat tu, saya tak perlu orang kata type satu-satu lah. Tapi type satu very orang kata masuk dalam kepala awak, kepala otak awak. Okay. Memang betul-betul masuk, masuk tu kan. Buat awak tulis Tetapi kalau saya, yang ni di mana awak kena buat balik lah. Jadi mungkin saya akan tak buat satu-satu. Saya akan terus beri jawapan supaya awak dapat pengesahan kepada jawapan awak. Ya, saya akan terangkan. Dan seterusnya saya akan beri soalan pasir. Saya akan bincang next class. Dan saya akan terangkanlah. Saya usaha nak terangkan. Dan saya akan beri soalan yang berkaitan tajuk ni. Kita hampir-habis saja untuk kita bab ni. Alright. Nanti sekejap saya cuba. Saya cuba awak tunggu sekejap semasa belum habis. Saya cuba copy paste. Saya tak payah panggil lagi lah. Sebab kita nak kita nak awak je tengok pada WhatsApp saja kehadiran awak sampai nanti video ni. So saya akan base pada tu dan rasanya awak dah boleh keluar saya anak pun sebab saya tak nak awak keluar awal daripada saya lah. Dan saya akan base pada attendance yang ni lah, yang saya copy paste pada WhatsApp awak. Agak-agak kalau awak hadir juga, awak masuk je dalam WhatsApp tu, sambung saja yang awak ni, yang saya dah masuk dalam WhatsApp awak tu. Dan saya akan base pada itulah. Saya akan tengok satu-satu. Saya tak boleh panggil-panggil lagi. Sebab saya takut bila saya panggil, saya ni gelabah sikit. Bila saya panggil awak tunggu-tunggu mana, saya angin lah. Jadi, saya akan buka iCampus. iCampus tu memang takes time. Tapi tadi okey. Jadi saya buat cara ni. Kalau agak nama awak tak ada tu, saya base pada nama tak ada, awak tulis je lah nama awak kat situ. Sebagai bukti. Okay. Nanti yang awak kata tadi quiz 2 tu jangan risau. Lepas ni lepas sahaja cuti awak tu, quiz tu untuk awak, sebab ni masuk final juga. Okay lah, rasanya memang kita on track lah. Ini dalam keadaan jajaran yang sama, insyaAllah. Dan saya belum buat keputusan lah sama ada dapatkan tambah atau tidak, tapi so far masih dalam jajaran yang sama, yang dalam plan kita boleh habis dalam masa dekat. Cuma mungkin dalam lingkungan awak ni, assignment ni dia gini je assignment tu. Nanti saya akan buat soalan ni. Apa yang awak belajar, sila cari dalam annual statement lah, annual report. Apa yang awak dah belajar tu sila keluarkan lah. Dan contohnya awak pilih satu company, contohnya dia tengok sini pelajaran sendiri ke, awak tu lah ni layak ke tak layak ke kan. Jadi awak tentukan mana-mana yang layak. Tapi sebab kita belum masuk lagi company transition tu, sebab tu saya tak berani nak buat soalannya. Sebab kita belum masuk yang komprehensif tu. Jadi senang je awak tengok. Contohnya dalam dia punya financial statement tu, dia tulis staff salary layak contohnya. Contohnya kalau macam apa nama dia bayar zakat contohnya, zakat layak, itu je, tentukan je. Tapi kalau KL disuruh buat, kira tak boleh. Saya tanya lagi, dia tak lengkap lah, report dia tak lengkap ya. Dia hanya mungkin awak hanya tahu tu je, apakah belanja-belanja yang layak, apakah belanja-belanja yang 2 kali ganda. Awak so mungkin awak boleh tentukan lah company mana yang awak minat dulu ya. Boleh company mana dan kumpulan mana yang awak ada dulu, dan awak tentukan apa company. Kalau guna financial statement yang lama pun tak apa, yang group yang financial statement yang financial management tu kan. So awak daripada situ awak boleh tentukan lah yang berkaitan dengan tax apa-apa yang berkaitan dengan tax cukai yang ada kat situ awak nampak yang boleh awak rasa berguna lah untuk subjek tax ni, yang boleh diberikan contoh, yang boleh memberi manfaat kepada awak, dan contohnya menguatkan kefahaman. So
Yang itu awak boleh orang kata sebagai assignment awak. Okey. Saya belum buat soalan dan belum. Okey, dah habis dekat ni. Untuk recording saya habis dekat ni. Kita sambung